meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang beriman dan budiman, kami doakan semoga tuan-puan sekalian sihat walafiat dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Sebentar sahaja kami mahu meminjam pendengaran dan penglihatan tuan-puan untuk mengikuti penerangan daripada kami.
Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz yang terletak di Gombak, Kuala Lumpur ditubuhkan pada tahun 2016 oleh pasangan pendakwah tanah air iaitu Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan pasangannya Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta dibantu oleh pasukan komuniti Tahfiz Madinatul Hufaz. Kini terdapat seramai 180 orang pelajar menekuni pengajian dan pendidikan di sini. Sesuai dengan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat, maka Kompleks Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mula dibina pada tahun 2019 di atas sebidang tanah seluas 0.70 ekar di Gombak, Kuala Lumpur yang berhampiran dengan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa pertama. Fasa kedua ini insya-Allah dijangka siap pada pertengahan tahun 2022 dan bakal menempatkan pelajar seramai 420 orang pelajar beserta asrama. Menggabungkan tahfiz fasa pertama dan fasa kedua menjadikan jumlah keseluruhan pelajar ialah 600 orang pelajar lengkap berasrama. Sekaligus insya-Allah menjadikan tahfiz ini salah sebuah mahat tahfiz integrasi swasta terbesar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terdapat kelengkapan seperti kelas, surau, asrama, galeri, dewan, studio, dewan makan, makmal komputer, makmal sains, perpustakaan, bilik guru dan bilik rumah warden. Insya-Allah mulai tahun 2022 tahfiz ini dinaik taraf menjadi Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz atau ringkasnya MATIS Madinatul Hufaz. Hal ini demikian kerana aliran pengajian sains tulen, perakaunan dan perniagaan diperkenalkan. Selain mengekalkan teras integrasi pengajian utama iaitu hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, pengajian agama, kajian kitab turat, kepimpinan dan kurikulum. Sehingga kini pembangunan menyiapkan kompleks tahfiz fasa kedua sedang giat dijalankan. Dana keuangan yang besar masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan infrastruktur pembangunan, pengubahsuaian, penyelesaian, pembelian perabot dan seumpamanya. Justru kami berbesar hati dan merayu agar tuan-puan sekalian dapat terus istiqamah membantu kami dengan menyalurkan sumbangan berbentuk infak, sedekah, wakaf atau zakat ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz hingga siap terbina sepenuhnya. Semoga sumbangan yang disalurkan ini akan menjadi ladang amal buat kita semua di dunia dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat jua. Tentunya kami di sini mendoakan yang terbaik untuk semua tuan-puan yang menderma agar hajat dimakbulkan Allah, masalah dihindari oleh Allah, dipanjangkan usia dalam keadaan dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat, seterusnya meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Ketahuilah tuan-puan sekalian bahawa Mahat Tahfiz ini bukan milik kami, tetapi Mahat Tahfiz ini milik ummah dan milik tuan-puan yang menyumbang. Kami sekadar diamanahkan sahaja untuk menguruskannya semata-mata. Salam hormat dari kami semua, Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta seluruh komuniti Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, seperti biasa, sebelum kita memulakan ataupun sebelum kita mendengar tausiah daripada Ustazah Nur Hafizah Musa, marilah sama-sama kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pada muka surat yang ke-46, juzuk yang ketiga, ayat 270 insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله،
والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati.
nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita tausiah dalam Mihrabul Quran pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Apa khabar muslimin muslimat, tuan-puan, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak ya yang dikasihi sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, kasih sayangnya,
ya dalam cucuran nikmat yang melimpah ruah dan barakah daripada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon daripada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbekas di hati, ilmu yang boleh menggerakkan tindakan, mengubah kehidupan, memperbaiki lagi perjalanan hidup kita dengan lebih baik insya-Allah. Apa khabar Puan Hani Hannani? Masya-Allah. Puan Hani Hannani apa khabar? Puan Sabah Karisma, Puan Zaidah Harun, Puan Rabuan Wakimin, apa khabar? Adinda Aini Hayati Safri, apa khabar? Puan Lia Halim, Puan Zaitun Muhammad Said dan semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Uhibbukum fillah. Ustazah mencintai kalian kerana Allah. Terima kasih, tolong share kepada yang lain. Tag bos kita, ya. Share dengan rakan-rakan sekerja kita. Share dengan kenalan, dengan keluarga, ipaduai kita. Ya, kita mungkin sahabat-sahabat sekalian nak selalu memberi hadiah mungkin terhalang, ya mungkin tak mampu, tapi insya-Allah kita istiqamah setiap hari. Kita hantarkan satu hantaran hadiah. Insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat, iaitu berupa kita tolong sebarkan, share kepada mereka. Insya-Allah kuliah-kuliah yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari ini, tuan-puan, muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, di bawah tajuk semuanya dalam ilmu Allah. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Subhanallah. Allah yang maha sempurna. Allah yang maha hebat. Rugilah orang yang tidak menjadikan sebuah kehidupan yang Allah anugerahkan sebagai jalan untuk meraih cinta Allah. Ya, rugi sangat kalau dalam hidup ni kita tidak berusaha untuk mengenal Allah. Allah yang maha hebat tuan-puan sekalian, maha sempurna, yang tidak ada bandingannya dengan suatu apa pun. Ya, kita kalau lihat orang pun, tengok orang yang hebat pun dah seronok, ya rasa bertuah kalau dapat kenal. Tengok orang yang bijak pun rasa macam seronoknya dapat silaturahim dengan dia. Ya, tengok orang berpangkat, berharta, berkedudukan pun dah rasa semacam kalau dapat membina persaudaraan silaturahim dengan orang seperti itu. Walillahil mathalul a'la. Allah bukan bandingannya dengan makhluk, dengan manusia, dengan apa yang telah ustazah sebutkan tadi. Cuma ustazah nak memahamkan kita, litaqribudz zihni, untuk mendekatkan pemahaman kita. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, ya tuan-puan, bayangkan bagaimana keindahan, kebahagiaan, keseronokan, ya ketika mana kita berusaha, ketika mana kita memohon dan merayu sehingga kita mendapatkan cinta dan perhatian, pandangan daripada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya. Seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya, kepunyaannya, di bawah urusan pentadbirannya. Masya Allah, subhanallah. Ya, tak dapat nak dibayangkan betapa luasnya keadaan hati kita ketika mana hati kita dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, maha hebat, maha agung, tuan-puan sekalian. Hari ini kita berkongsi Suratul An'am ayat yang ke-59 hingga 62. Sahabat-sahabat boleh rujuk dalam Al-Quran muka surat 134. Ya, surah Al-An'am ayat 59 hingga 62. Ayat ni ustazah nak baca perlahan-lahan saja. Ya, untuk kita sama-sama dapat menyerapnya, menghayatinya, fokus pada ayat ini. Masya-Allah, subhanallah, seluruh kalamullah terlalu indah. Ya, dan ayat ini antara ayat yang kalau kita rasa susah hati, kita rasa sesuatu dalam hati kita, ya, gelisah, ya, ataupun kita ada urusan yang kita rasa macam tersekat sangat hati ni. Dia rasa macam ragu-ragu, risau, bimbang, gundah gulana, yang seperti itu sahabat-sahabat. Ini di antara ayat yang ustazah sangat terasa, ya, bagaimana ayat ini memupuk dalam jiwa kita keyakinan. Bagaimana ayat ini sahabat-sahabat sekalian mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla, keagungan Allah, ilmu Allah yang maha luas. Ya, kita mungkin risau anak yang tak nampak depan mata. Kita risau, ya, pasangan kita yang kita tak dapat nak observe 24 jam. Atau apa saja yang menjadi kerisauan gundah gulana kita.
Cuba rasakan bagaimana nikmatnya terapi kalamullah ini, ayat-ayat Al-Quran ini, ya khusus yang hari ini kita bicarakan surah Al-An'am ayat 59 hingga 62. Jemput ya sahabat-sahabat, kita sama-sama menikmati ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya ialah, dan pada sisi Allah jua kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Dan Dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam hari. Dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada waktu siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada waktu siang untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah jua kamu kembali. Lalu Dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya. Dan diutusnya kepada kamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak lalai daripada menunaikan kewajipannya. Kemudian mereka, yakni hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala penetapan hukum pada hari itu miliknya, dan Dialah membuat perhitungan yang paling cepat. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Bahkan di sana ada yang meriwayatkan, tuan-puan sekalian, ya, bagaimana ada hadis yang mengatakan bahawa ketika mana turunnya ayat, ya, ayat tentang mafatihul ghaib,
Ya, ayat yang ke-58, 59 surah Al-An'am ni tuan puan sekalian. Ayat ini turun disertai dengan turunnya 12,000 malaikah. Subhanallah. Ya, ayat ni turun disertai dengan 12,000 malaikat. Ya, kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Al-Munir contohnya ada dinyatakan tentang tentang riwayat ini. 12,000 malaikat sama-sama turun bersama dengan turunnya ayat tentang kunci-kunci mafatihul ghaib yang hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Ya, subhanallah sahabat-sahabat. Kalau kita melihat dari sudut balaghahnya, dari sudut keindahan bahasa, i'jaz al-lughawi, yang ada dalam Al-Quran, dalam ayat ini khususnya, kita melihat bagaimana kalimah mafatih, dalam perbincangan balaghah, ini disebut sebagai isti'arah. Maknanya pinjam kata kunci. Mafatih adalah kunci-kunci. Kenapa dalam ayat ini disebut wa indahu mafatihul ghaib? Di sisi Allah kunci-kunci perbendaharaan. Maknanya tuan puan sekalian, nak memberitahu bagaimana hebatnya pengetahuan Allah, sempurnanya pengetahuan Allah, segalanya Allah yang pegang kuncinya. Gudang perbendaharaan ilmu yang maha luas, yang maha hebat, segala rahsia-rahsia alam ini tuan puan sekalian, seluruhnya ibarat dalam satu tempat yang tertutup, yang terkunci, kuncinya di sisi Allah. Kuncinya pada Allah. Jadi Allah mengetahui, memiliki semua pengetahuan tersebut. Subhanallah, kalau kita melihat dalam sebuah hadis Nabi SAW. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi kita Muhammad SAW, baginda bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Kunci-kunci alam ghaib ni ada 5 yang mana hal itu hanya diketahui oleh Allah. Dengarkan baik-baik sahabat-sahabat sekalian. 5 kunci alam ghaib yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Pertama sekali adalah hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Puahlah manusia nak kaji. Buatlah macam-macam, ramalan, gambaran, jangkaan, silakan. Manusia nak buat jangkaan, silakan. Tapi Allah tidak bergantung dengan jangkaan tersebut. Ilmu Allah yang maha luas. Allah maha mengetahui bila ketepatan saatnya hari kiamat itu akan berlaku. Kemusnahan kepada alam ini. Wa yunazzilul ghaitha. Dan yang kedua, Allah lah yang menurunkan hujan. Ilmu tentang menurunkan hujan ini tuan puan sekalian, di mana hujan, berapa sukatan hujan dan sebagainya, ini hanyalah ilmu yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan dia maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim manusia. Allah lah yang maha mengetahui bagaimana penciptaan tersebut, perkembangan tersebut. Allah lah yang mengurusnya, menciptanya. Wa huwallazi yusawwirukum, yang merupakannya, yang menggambarkannya, yang membentuknya di dalam rahim manusia. Allah yang maha mengetahui. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan tidak ada manusia yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Tak ada orang tahu. Kita mungkin boleh buat perancangan sahabat-sahabat sekalian, tetapi Allah yang maha mengetahui apa yang akan berlaku esok hari. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah daripada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari
yang menggambarkan tentang perkara-perkara ghaib yang hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahuinya. Muslimin muslimat sekalian, apa yang berlaku kepada diri kita insya-Allah sewajarnya seharusnya ketika mana kita membaca ayat-ayat yang seperti ini. Tuan puan sekalian, bila kita membaca ayat yang seperti ini, tengok macam mana Allah bagi tahu. Allah tahu segala yang ada di darat, Allah tahu segala yang ada di laut. Masya Allah, subhanallah tuan puan, tak terhitung nak kaji apa yang ada di darat, apa yang ada di laut. Ketika mana berlaku dulu peristiwa MH370, tuan puan sekalian, tengok macam mana kita dihantarkan untuk meneroka lautan dalam. Ketika mana berlaku tragedi kepada saudara-saudara kita di Indonesia, tuan puan sekalian, bila tenggelamnya kapal selam tersebut. Ada yang mengkhabarkan bahawa kapal selam tu meletup, tuan puan sekalian. Jauh ke dalam, Allahu Akbar. Tengok kita semua pun belajarlah sedikit. Ambil tahulah tentang lautan dalam. Masya Allah, subhanallah. Sebuah kehidupan lautan dalam yang tak mungkin dapat diterokai oleh mana? Oleh semua manusia. Tak mungkin. Ilmu Allah terlalu luas. Macam-macam makhluk kat dalam. Tuan-puan, subhanallah. Kita tak ada keupayaan semata-mata secara fizikal nak masuk dalam laut tu. Semakin dalam laut, semakin tinggi tekanannya, semakin panas, Masya Allah, subhanallah. Sampai satu peringkat manusia kalau dimasukkanlah dalam laut tu, tuan-puan sekalian, tak kisahlah pakai apa pun, boleh meletup, keluar semua cecair daripada badan kita. Kenapa? Tekanannya yang amat-amat tinggi. Subhanallah, Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Allah tahu rezeki ikan bilih kat dalam laut. Allah tahu. Jangan kata tentang rezeki kita yang duduk atas daratan ni, tuan puan sekalian, yang lebih besar daripada ikan bilis. Rezeki ikan bilis pun Allah tahu. Gugurnya daun-daun dalam kegelapan malam. Semut-semut yang berjalan, tuan puan sekalian, dalam gelap malam, semut tu pun semut hitam, di atas batu yang gelap, di atas batu yang hitam, nun dekat tengah-tengah hutan belantara, semuanya dalam pengetahuan Allah. Semuanya dalam ilmu Allah. Apa kita rasa, tuan puan sekalian, bila kita terasa yang kita ini yakin bersandar dengan Allah yang maha luas ilmunya, yang tidak ada satu pun yang tidak Allah ketahui, kecuali semuanya dalam ilmu Allah, dalam pentadbiran Allah, dalam kekuasaan Allah. Apa yang kita rasakan? Kita rasa puas, kita rasa nikmat, kita rasa lapang, kita rasa cukup. Rasa cukup, tuan puan. Hasbunallah, ni'mal wakil wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah. Sebaik-baik yang menolong, sebaik-baik yang melindungi, sebaik-baik yang memelihara. Sebab Allah tahu semua sekali. Allah tahu semua. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah ketika mana tuan puan membaca kisah tentang Dr. Afia Siddiq. Siapakah dia, tuan puan sekalian? Dr. Afia Siddiq ni, tuan puan sekalian. Allahu Akbar. Dr. Afia Siddiq, tuan puan sekalian, adalah seorang, sebenarnya dia orang Pakistan, yang belajar, tuan puan sekalian, di US kan, belajar, kemudian bekerja dekat sana, tuan puan sekalian, dan kisah tentang Afia Siddiq ni, tuan puan sekalian, dia telah ditawan, ditawan dan dipenjarakan. Dia ditangkap pada bulan Mac 2003 lagi. Ditawan, dipenjarakan, tuan puan sekalian. Sebenarnya dia adalah seorang pegawai perubatan, ibu kepada 3 orang cahaya mata, merupakan seorang penghafaz Quran. Ia ditahan oleh ejen perisikan, kemudian diserahkan kepada pihak Amerika di Afghanistan, kemudian dipenjarakan. Dipenjarakan di Bagram, dirogol berulang-ulang kali, diseksa, dikasari selama bertahun-tahun lamanya. Berapa kali diculik, dimasukkan di pusat tahanan, sampaikan tuan puan sekalian, menurut laporan, tuan puan sekalian, sampai ada beberapa deria dia, telinga dia dah tak boleh berapa mendengar, pandangan dia dah kabur, diseksa, dirogol. Subhanallah. Dalam penjara yang tak nampak pun dekat pandangan mata manusia lah, kecuali orang jahat-jahat yang zalim tu. Ustazah masa mengikuti tentang kisah dia, tuan puan, ya Allah, rasa ngeri sangat. Dia rasa ngilunya, ya Allah, ya Tuhan. Ya apalah nasib dia.
Ya, tapi subhanallah, bila kita mengingat kepada ayat-ayat seperti ini, semuanya dalam ilmu Allah. Allah melihatnya. Allah Maha mengetahuinya. Ya, Allah menyukat segala kadar kesakitan, penyiksaan, kezaliman yang orang lakukan kepada dia. Tidak ada yang Allah sia-siakan. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kita kalau nak ambil berat pun, tapi malam kita tidur tuan-puan. Ya, kita terlupa tentang kisah sahabat kita, tentang saudara-saudara kita di Palestin contohnya. Itu sajalah gambaran keprihatinan kita manusia yang sangat lemah. Tapi Allah Azza wa Jalla la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ada ngantuk, tak ada tidur. Allah Hayyun Qayyum. Allahu Akbar. Allah yang Maha berkuasa, subhanallah. Jadi bila kita meletakkan keyakinan, sandaran kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah iman kita semakin bertambah dan jiwa kita rasa semakin lapang. Ustazah membaca berita tuan-puan sekalian bagaimana sahabat kita, seorang doktor yang dia sedang hamil. Allah uji dia tuan-puan sekalian dengan jangkitan COVID-19 ini. Dan masya-Allah subhanallah, kalau tengok pada bagaimana olahan beliau menceritakan kembali pengalaman beliau, ya Allah ya Tuhan. Walaupun kita tak duduk di tempat itu, tapi sikit sebanyak kita pernah masuk hospital, kita tahu macam mana proses-proses tersebut. Sedikit sebanyak kita boleh gambarkan, buat satu conclusion apa dia, memang sakit. Memang ngeri. Memang itu satu ujian yang sangat berat. Sampai tak ada dah sel-sel tisu-tisu kat sini rosak belaka dah tuan-puan sekalian untuk nak inject kat mana-mana sampai kat kaki dah. Macam-macam cara. Sakitnya macam mana, segala proses yang beliau lalui. Tak cukup dengan itu, waktu tu jugalah nak kena operate pula, keluarkan bayi. Allahu Akbar, Ustazah baca tu tuan-puan sekalian bergenang air mata. Tapi bila mengingatkan hasbunallah ni'mal wakil wa ni'man nasir, cukuplah bagi kami Allah. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah tahu penderitaan kita. Bahkan daripada Allah penyakit itu. Dan Allah yang berkuasa untuk menyembuhkannya. Allahu Akbar. Demikian tuan-puan sekalian, kekuatan iman yang dimiliki oleh para sahabat. Sebagai contohnya sahabat yang bernama Imran bin Husain. 30 tahun tuan-puan sekalian Allah uji dengan penyakit yang berat. Sampai terpaksa sahabat yang lain buat lubang pula kat tanah, kat tempat pembaringan Imran bin Husain kat belakang tu. Kenapa? Sebab nak elakkan daripada belakang tu melecet. Keadaan Imran bin Husain ketika mana diziarahi oleh para sahabat, sahabat yang terpaksa pula lah kontrol esak tangis, rasa sedih, rasa hiba. Bukan setahun kamu sakit, bukan 2 tahun, tapi dah hampir 30 tahun kamu sakit. Usia kamu dipanjangkan Allah, tapi 30 tahun kamu terpaksa mengharungi usia panjang dalam kesakitan. Bila Imran bin Husain melihat sahabat-sahabat tu menangis, Imran bin Husain tegur, "Maladhi yubkik?" Apa benda yang menyebabkan kamu menangis? Datang-datang ziarah aku kamu menangis. Kenapa kamu datang ziarah aku menangis? Lalu sahabat ni pun nak kata macam mana? Tengok keadaan ni menyebabkan hiba sebab kamu diuji Allah bukan setahun dua, berpuluh-puluh tahun. Katanya Imran bin Husain, kenapa kamu menangis? Allah sedang berbuat baik pada aku. Kamu nangis-nangis ni kenapa? Subhanallah sahabat-sahabat sekalian. Tengok. Bukan sehari dua diuji dengan sakit. Berpuluh tahun. Tapi dia boleh kata, kamu nangis kenapa? Allah sedang berbuat baik dengan aku. Allah sedang melayan aku dengan kebaikan. Aku selalu membayangkan para malaikat turun bersama-sama, mendekati aku, sama-sama dengan aku, memuji Allah Azza wa Jalla. Allah Maha hebat, Allah Maha baik. Ya Allah segala-galanya. Allah bagi sakit, Allah yang menyembuhkan. Bahkan setiap kesakitan tu dalam kawalan Allah, dalam urusan Allah. Allah menjaga segala-galanya. Tidak ada orang atas muka bumi ni tuan-puan sekalian yang ditucucuk kaki dia dengan duri. Jalan-jalan-jalan kena semalu. Ataupun jalan-jalan-jalan ataupun kena kat kita punya kita punya tangan ni usik-usik atas meja ni contohnya masuk selumbar, masuk semalu. Ini menurut hadis Nabi. Tidak ada suatu manusia hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi kemudian tercucuk duri sikit je kat kaki dia. Kecuali dengan asbab tercucuknya duri kat kaki tu sikit, mengaduhlah sakit kita ni, terasalah sakit kita ni, kecuali Allah nak membersihkan dia, menghapuskan dia daripada dosa dia sehingga dia berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan bersih, suci daripada dosa. Subhanallah.
Maha suci Allah yang maha baik. Ya, tuan-puan, tak ada orang yang betul-betul nak kita bersih macam mana Allah nak kita bersih. Ya, mak kita pun suruh kita mandi sehari sekali, 2 hari sekali je. Itu pun bersih pada mata zahir, tuan-puan sekalian. Itu pun bersih bila dia nampak macam rambut tu berminyak-minyak, kotor sangat, dia suruh kita pergi mandi. Ya, itu pun mak kita tak tolong mandikan. Kan? Betul tak tuan-puan? Tetapi Allah Azza wa Jalla tolong bersihkan. Datangkan jalan untuk bersihkan. Datangkan sebab untuk bersihkan. Ya, dengan asbab tercucuk duri sikit je. Allahu Akbar. Tujuannya, hikmah dia apa dia? Allah nak kamu lepas ni berjalan ke atas muka bumi ni sebagai hamba aku yang bersih. Ya, bersih daripada dosa. Mana tahu jom tu kan bertemu dengan kematian. Macam ayat yang kita baca ni juga menyebut tentang ya tidur malam, bangkit balik, bagaimana kematian. Ya, jadi Allah membersihkan. Subhanallah tuan-puan sekalian. Bila kita selalu yakin baca ayat Quran, bertemu dengan ayat-ayat seperti ini yang menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla, sifatnya, kesempurnaan ilmunya, keagungan kebesarannya, ambil ayat ni. Ya, tamaklah dengan ayat ni tuan-puan. Hafalkanlah. Ya, fahamkanlah. Kalau tak boleh nak hafal pun ingat. Tinggal ingat surah Al-An'am tu kan, ayat 59 tu kan, sampai ayat 62 tu, cerita pasal kebesaran Allah, tentang kesempurnaan ilmu Allah. Dapat ingat yang tu pun Alhamdulillah, syukur tuan-puan. Kalaupun tak ingat ayat ni. Sebab apa? Sebab kita nak bersandar dengan Allah. Kita nak rasa puas sangat. Ya Allah, yang kita cari ni, yang kita usahakan untuk mendapat redanya ni, bukan sebarang. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memiliki segala-galanya. Sebab tu tuan-puan sekalian, qadar. Qadar maknanya nikmat, kehebatan, puji-pujian yang kita rasakan. Kita puji Allah, kita nak rasa apa kesannya pada jiwa kita. Kesannya tu sangat terkait dengan bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Baik, Ustazah dah cerita sikit-sikit pasal ayat ni. Ya, walaupun tak habis lagi tengok ayat 60-61. Mari cuba kita tuan-puan sekalian, Ustazah nak bawa tuan-puan, cuba rasakan dan nikmati ketika mana kita ya terasa menangis hati kita kan. Bila baca ayat, ya, bila mengenangkan, ya Allah hebatnya Engkau, ya Allah ruginya aku tak mengharapkan cinta Engkau, ruginya aku tak buat pagi petang siang malam untuk menarik perhatian Engkau, yang mendapatkan pandangan Engkau, ruginya sebab Engkau maha hebat. Ya, kemudian cuba kita rasakan tuan-puan sekalian bila kita bertasbih kepada Allah, bila kita munajat. Ya, kita bangun 4:30 pagi contohnya kita munajat, puji Allah. Ini surah Al-An'am ayat 59 ni dah kat hati kita dah ni. Terasa sangat ya segala penghayatan tadabbur ayat tadi. Kemudian kita pun puji Allah. Ya, Ustazah bacakan satu doa munajat dalam bentuk tasbih tuan-puan sekalian. Ya, insya-Allah mana yang Ustazah boleh terjemahkan, Ustazah akan terjemahkan. Ini contoh ya nak bagi tuan-puan rasa macam mana. Ya, bagaimana nak memenuhi keindahan dalam jiwa dalaman kita ni tuan-puan sekalian dengan mengisi dengan cinta kepada Allah, puji-pujian kepada Allah. Subhana man tusabbihuhu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin. Maha suci Allah yang seluruh apa yang ada di langit yang ketujuh dan juga lapisan bumi semuanya memuji kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesungguhnya setiap sesuatu yang ada semuanya dalam keadaan memuji Allah, tetapi kamu tidak mengetahui kamu tidak mengetahui puji-pujian mereka. Subhanallahil jalil, subhanallahil azim, subhanallahil qadir, subhanallahil alim, subhanallahil hakim, subhanal ghafurir rahim, subhanal wahidil ahad, subhanalladzi lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان من تخر له الجباه بالسجود سبحان الملك المعبود سبحان الحي المقصود سبحان ذي الكرم والجود اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. Kita dah puji-puji Allah, ya Allah yang Zil Malaki wal Malakut, mempunyai segala kerajaan, Allah yang maha hebat, Allah yang padanya semua makhluk bersujud. Ya, kita puji Allah. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah Qayyumus Samawati wal Ard, yang menciptakan, yang menegakkan langit dan bumi. Kemudian apa yang kita sebut, ya Allah, Antal Haq, Engkau adalah sesuatu yang maha benar. Wa wa'dukal haq, janjimu benar. Wa liqa'ukal haq, pertemuan denganmu adalah benar. Syurgamu adalah benar. Nerakamu adalah benar. Nabi-nabimu adalah benar. Hari kiamat adalah benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Semua ini sahabat-sahabat sekalian, bila kita ungkap dalam kesunyian malam antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, perlahan-lahan kita munajat dengan Allah, Masya Allah, Subhanallah. Satu nikmat ya, yang tidak dapat untuk kita gambarkan, illa man dhaqaha, kecuali siapa yang menikmati dan merasainya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Setelah kita nyatakan seluruh puji-pujian kepada Allah, betapa maha hebatnya Allah, lalu kita nyatakan Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Ya Allah, pada Engkaulah aku berserah diri. Pada Engkaulah aku beriman dan meyakini. Pada Engkaulah aku menyerahkan kehidupanku. Pada Engkaulah aku memohon keampunan. Pada Engkaulah aku berhukum, ya Allah. Maka faghfirli ma qaddamtu, ampunkanlah segala apa yang pernah aku lakukan, wa ma akhartu, apa yang bakal aku lakukan, wa ma asrartu, apa yang telah aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu, apa yang pernah aku lakukan secara terang-terang. Ampunilah dosaku, ya Allah. Anta ilahi, la ilaha illa anta, wahdaka la syarika lak, lakal mulku, walakal hamdu, walakal thana'ul hasanu. Panjang lagi tuan-puan, Ustazah sekadar membawa contoh. InsyaAllah, ya ada kesempatan Ustazah akan kongsikan ya dalam poster di IG ataupun Facebook. Ya, dengan maknanya insyaAllah. Jadi, demikianlah sebuah kehidupan tuan-puan sekalian. Ya, kesan daripada tadabbur kita pada ayat Quran, kemudian kita nampak pada doa kita, penghayatannya pada tindakan kita, pada cara kita berfikir, pada emosi kita, ya, pada tujuan hidup kita, semuanya Masya Allah menjadi kehidupan Quranik. Kehidupan yang selaras dengan Quran, sejajar dengan Quran. Quran ni pun ada akalnya, Quran ini ada emosinya. Ya, tuan-puan sekalian, semua tu jadi akal fikiran kita. Jadi emosi kita juga sejajar dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi esok hari. InsyaAllah tuan-puan. Ya, dan Ustazah sebenarnya nak memberitahu juga kepada sahabat-sahabat, ya, di mana satu kotak eksklusif 4 buah buku yang insyaAllah mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dalam tu banyak sangat ya zikir, amalan, motivasi, nasihat, bimbingan ya daripada Ustazah juga, insyaAllah alhamdulillah dengan beberapa orang penulis. Ada 4 buah buku dalam satu set eksklusif 100% muslimah.
Kurang lebih ada pada ustazah lagi 300 stok ya tuan-puan sekalian. Ustazah nak beri pada tuan-puan sekalian dengan harga promosi RM130 sahaja. Sebelum ni RM150 ya tuan-puan sekalian. Sekarang RM130 sila dapatkan. Ya, hadiahkan pada isteri ke, pada anak-anak perempuan ya, pada kakak kita ke. Berilah sesuatu yang bernilai, ada bernilai ilmu lah. Ya, jadi hanya dengan pembelian dengan ustazah sajalah. Ya, sebab kalau ikutkan harganya memang 150 tapi ustazah nak bagi habis cepat. Ya, RM130 saja dapatkan tuan-puan, jadikan hadiah ataupun untuk diri sendiri. Ya, boleh hubungi dengan merujuk pada Instagram ustazah dan Facebook ada poster, ada iklan berkait dengan hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang beriman dan budiman, kami doakan semoga tuan-puan sekalian sihat walafiat dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Sebentar sahaja kami mahu meminjam pendengaran dan penglihatan tuan-puan untuk mengikuti penerangan daripada kami. Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz yang terletak di Gombak, Kuala Lumpur ditubuhkan pada tahun 2016 oleh pasangan pendakwah tanah air iaitu Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan pasangannya Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta dibantu oleh pasukan komuniti Tahfiz Madinatul Hufaz. Kini terdapat seramai 180 orang pelajar menekuni pengajian dan pendidikan di sini. Sesuai dengan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat, maka Kompleks Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mula dibina pada tahun 2019 di atas sebidang tanah seluas 0.70 ekar di Gombak, Kuala Lumpur yang berhampiran dengan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa pertama. Fasa kedua ini insya-Allah dijangka siap pada pertengahan tahun 2022 dan bakal menempatkan pelajar seramai 420 orang pelajar beserta asrama. Menggabungkan tahfiz fasa pertama dan fasa kedua menjadikan jumlah keseluruhan pelajar ialah 600 orang pelajar lengkap berasrama, sekaligus insya-Allah menjadikan tahfiz ini salah sebuah mahat tahfiz integrasi swasta terbesar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terdapat kelengkapan seperti kelas, surau, asrama, galeri, dewan, studio, dewan makan, makmal komputer, makmal sains, perpustakaan, bilik guru dan bilik rumah warden. Insya-Allah mulai tahun 2022 tahfiz ini dinaik taraf menjadi Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz atau ringkasnya MATIS Madinatul Hufaz. Hal ini demikian kerana aliran pengajian sains tulen, perakaunan dan perniagaan diperkenalkan. Selain mengekalkan teras integrasi pengajian utama iaitu hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, pengajian agama, kajian kitab Turat, kepimpinan dan kurikulum. Sehingga kini pembangunan menyiapkan kompleks tahfiz fasa kedua sedang giat dijalankan. Dana kewangan yang besar masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan infrastruktur pembangunan, pengubahsuaian, penyelesaian, pembelian perabot dan seumpamanya. Justru kami berbesar hati dan merayu agar tuan-puan sekalian dapat terus istiqamah membantu kami dengan menyalurkan sumbangan berbentuk infak, sedekah, wakaf atau zakat ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz hingga siap terbina sepenuhnya. Semoga sumbangan yang disalurkan ini akan menjadi ladang amal buat kita semua di dunia dan keredaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat jua. Tentunya kami di sini mendoakan yang terbaik untuk semua tuan-puan yang menderma agar hajat dimakbulkan Allah, masalah dihindari oleh Allah, dipanjangkan usia dalam keadaan dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat, seterusnya meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat.
Ketahuilah tuan-puan sekalian bahawa Mahat Tahfiz ini bukan milik kami, tetapi Mahat Tahfiz ini milik ummah dan milik tuan-puan yang menyumbang. Kami sekadar diamanahkan sahaja untuk menguruskannya semata-mata. Salam hormat dari kami semua, Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta seluruh komuniti Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.